Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi ni saya nak kongsi tentang pelajaran 2 bidang Al-Quran, tajuk Memohon Kebahagiaan Hakiki, buku teks muka surat 5. Jadi kita nak belajar ini tentang maksud doa. Doa ialah memohon kepada Allah Ta'ala tentang suatu kebaikan yang diharuskan oleh syarak. Jadi tujuan atau kepentingan kita berdoa, yang utama sekali untuk memohon sesuatu hajat daripada Allah Ta'ala. Mana kita kalau ada hajat, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, Udu'uni astajib lakum. Surah Al-Ghafir ayat 50. Surah Al-Ghafir ayat 60. Kata Allah Ta'ala, mintalah kepada aku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Yang kedua, tujuan yang kedua kita berdoa adalah untuk memohon kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Kerana kita hidup dunia ni bukan hanya untuk dunia saja, tetapi hidup kita untuk berjaya dunia dan akhirat. Tidak ada orang nak berjaya setakat dunia, tapi kita nak berjaya, dunia nak berjaya, akhirat pun kita nak berjaya. Yang ketiga, tujuan kita berdoa adalah sebagai usaha untuk memperoleh apa-apa yang dihajati. Bermakna tujuan kita berdoa adalah sebagai usaha kita untuk memperoleh apa-apa yang kita hajat. Sebab kita minta dengan Al-Khaliq yang mencipta. Kita makhluk Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan sesuatu perkara. Jadi kita kena usaha minta dengan Allah SWT. Yang keempat, tujuan berdoa adalah untuk mengelakkan diri daripada berputus asa apabila kita gagal. Yang keempat, yang kelima, sebagai penyerahan hamba kepada Allah SWT. Jadi, tujuan kita berdoa adalah untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bahawasanya kita tahu bahawasanya kita adalah hamba Allah yang kerdil, yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia ni selemah-lemah kejadian, maka kita hendaklah berdoa kepada Ta'ala dengan menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Jangan kita sekali-kali kita takabur dengan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku, aku akan masuk mereka ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan kehinaan. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang seterusnya, adab-adab kita berdoa. Yang pertama sekali, adab kita berdoa, mestilah kita suci daripada hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Ini adab. Adab yang mana yang dianjurkan, yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kalau kita nak berdoa, pastikan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Malaikanlah kita dalam kita keadaan darurat, kita berdoa. Diharuskan, dibolehkan. Yang kedua, adab berdoa memilih waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Antara waktu-waktu yang mustajab adalah selepas solat 5 waktu, pada hari Jumaat dan pada waktu tengah malam. Dan banyak lagi waktu yang mustajab. Antaranya apabila kita dizalimi, waktu hujan dan sebagainya. Yang ketiga, ada kita berdoa, kita menghadap diri kita, muka kita ke arah kiblat. Yang keempat, kita mengangkat kedua-dua belah tangan kita. Apabila kita berdoa, kita mengangkat kedua-dua belah tangan kita. Sehingga diriwayatkan oleh Nabi SAW,
Diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa sehingga nampak ketiak Nabi. Bermakna Nabi apabila dia berdoa, Nabi mengangkat tangan. Yang keempat. Okey, yang kelima. Yang kelima, memulakan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat satu perkara dengan tidak membaca basmalah, fahuwa aqta, maka dia akan terpotong. Maksud terpotong di sini adalah tidak berkat. Sebab tu pekerjaan yang dilakukan tidak diberkati Allah Ta'ala. Yang keenam, hendaklah kita berselawat ke atas Nabi SAW di awal doa dan di akhir doa. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Last kali doa, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Makna dalam doa kita mesti ada selawat di permulaan dan di akhir doa kita pun ada selawat. Itu adab kita berdoa. Sebab kita minta dengan Allah SWT dan kita mengikut cara Nabi SAW berdoa. Seterusnya, apabila kita berdoa, hendaklah kita merendahkan suara kita ketika berdoa. Kerana kita minta merayu dengan Allah SWT. Kan? Kalau boleh kita menangis. Merayu dengan Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan doa yang kita hajati. Okey, last sekali, hendaklah kita berdoa dengan perasaan khusyuk dan tawaduk. Masuk khusyuk ni dengan rasa penuh hati. Masuk khusyuk ni kita berdoa dengan penuh hati kita. Kan? Macam kita nak minta duit dengan mak ayah kita lah. Kan? Bila kita nak duit, nak apa satu perkara dengan mak ayah kita, kita akan pujuk mak ayah kita sehingga mak ayah kita bagi kepada kita apa yang kita nak. Kan? Yang kedua, tawaduk. Masuk tawaduk kita merendahkan diri, bahawasanya kita kena menghadirkan diri bahawasanya kita adalah hamba Allah yang kerdil, yang hina, yang banyak melakukan dosa. Maka kita kena rasa merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT untuk minta suatu hajat. Okey, last sekali kita pada hikmah. Hikmah kita berdoa. Yang pertama sekali, supaya Allah SWT mengabulkan sesuatu hajat yang baik. Bermakna hikmah kita berdoa ni supaya Allah Ta'ala memakbulkan sesuatu yang kita hajati yang baik. Yang kedua, untuk mendidik jiwa manusia supaya sentiasa mengingati Allah Ta'ala, tidak kira pada waktu senang atau tidak kira pada waktu susah. Kerana hikmah berdoa adalah supaya nak didik jiwa manusia supaya mengingati Allah setiap masa, tidak kira waktu senang atau waktu susah. Maksudnya kita sentiasa meminta dengan Allah SWT. Yang ketiga, melatih diri bersifat sabar, redha dan bersyukur kepada Allah SWT. Dengan doa, kita menghadirkan diri dengan sifat sabar, redha dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, diredai dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Apabila kita berdoa, kita tergolong pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bukan takabur, orang yang sentiasa minta Allah Ta'ala. Dan last sekali, melahirkan manusia yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Ta'ala, tidak kira waktu pagi, waktu petang, waktu senang, waktu susah. Hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. Jadi apabila kita berdoa, maknanya kita telah melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu saja yang saya nak sampaikan pada sini. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh.